Benarkah wujudnya menteri bodoh? Ahli Parlimen Damansara Tony Puah berkata ramai menteri yang bodoh termasuk di era Pakatan Harapan. Katanya situasi ini berlaku kerana orang yang bijak cenderung mengelak daripada menyertai politik. Seterusnya Tony Puah menyeru supaya lebih ramai orang yang bijak menyertai politik kerana beliau yakin dengan cara itu Malaysia menjadi negara terbaik di dunia. Di mana salahnya kenyataan Tony Puah itu sehinggakan Ketua Penerangan UMNO Selangor Hisham Jalil sentap lalu membuat senarai 18 kebodohan Menteri Pakatan Harapan. Mungkin kerana Tony Puah berkata oleh kerana mereka yang tidak bijak itu terbabit dalam politik, maka Perdana Menteri yang terpilih juga adalah bodoh. Baiklah, mari kita imbas kembali ke belakang dan merungkai mesti benarkah ada menteri yang bodoh. Mula-mula, jom kita rentas kes dakwaan penyelewengan terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak. Beliau dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pengubahan wang haram dan 1 penyalahgunaan kedudukan pada 28 Julai 2020 berhubung RM42 juta dana milik SRC International. Apa yang mungkin menyakitkan telinga penyokong UMNO itu ialah kenyataan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan bahawa kes Najib itu sebagai national embarrassment atau memalukan negara. Panel 3 Hakim tersebut telah menolak rayuan beliau dan mengekalkan sabitan tersebut pada 8 Disember tahun lalu. Dalam perhujahan, pasukan pembelaan memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa Najib merupakan mangsa penipuan oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo, pengurusan kanan sebuah syarikat dan penyangak daripada kalangan pegawai bank. Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mengetuai pasukan pembelaan mengakui bahawa kes anak guamnya itu menjadi cukup rumit semata-mata disebabkan personaliti yang terlibat adalah Najib sendiri. Demikian lapor bernama. Perlu saya katakan di sini bahawa sebenarnya dalam pembelaan kami ia telah menjadi sukar bagi kami mengemukakan pembelaan yang terbaik. Ya, kerana pembelaan kami yakni pembelaan yang menyatakan kebenarannya bahawa Datuk Seri Najib sendiri adalah mangsa penipuan dan beberapa representasi salah oleh orang seperti Jolo dan Nik Faisal Arif Kamil dan beberapa penyangak dalam kalangan pegawai bank seperti Joanna Yu dan lain-lain pengurusan kanan SRC. Katanya dalam jawapan terhadap hujah yang dikemukakan pihak pendakwaan. Nik Faisal ialah bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC International, sementara Johanna Yung Jing Ping pula bekas pengurus perhubungan M-Bank. Bekas Perdana Menteri itu juga gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan untuk mengembalikan semula saman sivil terhadap M-Bank Islamic Berhad dan 2 lagi berhubung dakwaan salah urus akaun banknya. Panel 3 Hakim terdiri daripada Hakim Datuk Yaakob Muhammad Sam, Datuk Hadaliyah Said Ismail dan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim sebelah suara menolak rayuan Najib dan memerintahkan beliau membayar kos RM40,000 kepada M-Bank Islamic serta AMMB Holdings Berhad dan kos RM35,000 kepada Joanna Yu Ping yang juga responden dalam rayuan itu. Jika kita bersetuju dengan hujah pembelaan seperti para penyokong UMNO bahawa Najib ditipu, maka benarlah dakwaan Tony Puah bahawa kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang bodoh. Pemimpin yang bijak takkan boleh ditipu. Bukan sedikit, RM42 juta walau betapa liciknya si penipu itu. Menurut ahli falsafah Jerman, Nanze Friedrich Wilhelm, there's no defense against stupidity, iaitu tiada pembelaan terhadap kebodohan. Maknanya, kebodohan itu tidak boleh dipertahankan kerana tindakan orang bodoh itu tidak munasabah dan mereka menyebabkan masalah kepada orang lain lalu dengan itu merendahkan kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Satu-satunya cara masyarakat boleh mengelak daripada dihimpit oleh beban orang bodoh ialah jika mereka yang tidak bodoh bekerja lebih keras untuk mengimbangi kerugian yang dilakukan oleh orang bodoh. Tidak ada manusia yang maksum dan sempurna selain Nabi dan Rasul. Justru kebijaksanaan menteri mahupun pegawai khasnya bukan bergantung kepada kelayakan akademik semata-mata, tetapi terselah dalam tutur bicaranya, sikapnya, amalannya dan hasil kerjanya yang dinikmati oleh masyarakat dalam sesebuah negara. Dalam bahasa mudah, masyarakat harus menolak pemimpin yang bodoh. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan.
Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.